Salam sejahtera bersama saya Edwin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 29 April 2024. Kita ke berita utama, kawalan keselamatan di kawasan sempadan Malaysia, Thailand, terutamanya di Kampung Tersang dan Jeram Perdah di Rantau Panjang, dipertingkat susulan kejadian letupan bom di Kuala Sirah, Pasir Mas daerah Sungai Golok, wilayah Naratiwat di Thailand awal pagi tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata Polis Diraja Malaysia PDRM turut bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand serta pasukan gerakan UMNO PGA malah sudah mengarahkan pihak berkuasa tempatan di daerah berhampiran kejadian supaya menjalankan risikan. Tambah beliau lagi, hubungan bilateral PDRM dengan pihak berkuasa Thailand amat baik, terutamanya melibatkan isu persempadanan negara. Bagaimanapun, kes berkenaan tidak membabitkan penduduk negara ini dan hanya melibatkan anggota Balai Polis Sungai Golok Thailand serta kumpulan penyerang di sana. Cosmo Online hari ini melaporkan insiden letupan bom awal pagi tadi turut dirasai oleh penduduk di Rantau Panjang. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkaitan cadangan projek pembinaan National Training Centre NTC di Putrajaya yang dianggarkan berjumlah 25 juta ringgit. Menurut sumber, setakat ini SPRM telah merakam percakapan seramai 14 individu dan membuat pemeriksaan ke atas 10 premis yang dikaitkan dengan isu tersebut. Katanya hasil siasatan ke atas projek pembinaan NTC mendapati peruntukan yang dikeluarkan adalah daripada sumber FIFA dan siasatan kes tersebut telah hampir siap dan akan dikemukakan kepada pengarah bahagian perundangan dan pendakwaan untuk kajian dan keputusan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan bahawa siasatan menyeluruh dilaksanakan berhubung perkara ini. Dalam perkembangan berasingan, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin turut memaklumkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa berkenaan untuk menjalankan siasatan terhadap badan induk tersebut. Yang Berhormat Pasir Mas Ahmad Fadli Syari bertanya tentang UPSR dan SPM saya. Inilah jawapannya. Itu merupakan penjelasan yang diberikan oleh calon Pakatan Harapan PH bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru, Pang Sok Tau. Sok Tau, 31 tahun, menerusi laman Facebooknya memaklumkan beliau menamatkan sesi persekolahan menengahnya di Sekolah Menengah Chung Hua Port Dickson, Negeri Sembilan. Beliau terus memuat naik transkrip sijil pelajaran Malaysia SPM dengan keputusan 4A+ serta 3A- dan A selain keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang didudukinya di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Onpong Ampang Hulu Langat di Selangor pada 2005. Penjelasan ini adalah berhubung tindakan Fadli yang mempersoalkan latar belakang pendidikan calon Pakatan Harapan tersebut malam tadi. Pasangan pengasas KK Datuk Seri Chai Ki Kan dan isteri Datuk Seri Lo Siu Moi akan mengemukakan representasi terhadap pertuduhan berkenaan penjualan stokin Tentera Kalimah Allah. Perkara itu dinyatakan peguam yang mewakili mereka Datuk Rajpal Singh dalam prosiding sebutan semula di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Muhammad Anas Mahazir hari ini. Menurut beliau, permohonan tersebut akan dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara AGC selepas meneliti kesemua dokumen yang diserahkan kepada mahkamah. Terdahulu dalam prosiding sama, Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azim Mahmad mohon Ki Kan dan Siu Moi dibicarakan bersama dengan 3 syarikat pengedar Sian Chian Chang Serang Berhad iaitu Goh Li Huai, pengarah, So Hui San, pengarah dan So Chin Huat, pengarah. Permohonan tersebut dibenarkan Hakim Muhammad Anas selepas tiada bantahan daripada pihak KK dan syarikat pengedar serta menetapkan tarikh pengurusan kes seterusnya pada 10 Jun depan. Dalam pertuduhan pada 26 Mac lalu, beliau membenarkan kelima-lima tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 setiap seorang selepas kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkaitan kesalahan penjualan stoking bercetak kalimah Allah pada awal bulan lalu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi.
Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Badrul Hisham Syaharin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Badrul Hisham, 45 tahun atau lebih dikenali Cikgu Bad, meminta dibicarakan selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan pertama, Badrul didakwa membuat penerbitan menghasut di Facebook atas nama Cikgu Bad di Taman Bukit Ceras pada 6 April lalu. Pertuduhan kedua, Badrul Hisham didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah yang mana dia mempunyai sebab mempercayai bahawa kenyataan itu akan merosakkan nama baginda. Selepas mendengar makluman dan permohonan kedua-dua belah pihak, Siti Aminah kemudian membenarkan Cikgu Bad diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 27 Mei ini bagi sebutan semula kes. Suami kepada pelakon Irma Hashimi, Reza Shah Azmir, mengejutkan banyak pihak apabila memuat naik gambar hantaran perkahwinan barunya dengan seorang wanita di Instagram. Menurut Reza, dia mahu fokus terhadap perancangan masa hadapan bersama suri hati yang dikenali sebagai Nur Hafizah Muhammad Salim. Namun, persoalan terhadap status perkahwinan Irma Hashimi dan Reza menjadi tanda tanya apabila sumber terdekat memaklumkan pasangan tersebut sudah bercerai awal tahun ini. Perkahwinan terbaru Reza mendapat persetujuan keluarga daripada kedua-dua belah pihak. Malah 2 orang cahaya matanya bersama bekas pengacara program Assalamualaikum itu turut berada dalam majlis tersebut. Berita luar negara, sebuah jenama fashion mewah menjadi perhatian netizen selepas memperkenalkan rekaan seluar jeans yang kelihatan seperti kesan tumpukan air kecil. Jordan Luca mempamerkan rekaan dikenali sebagai Stain Stonewash jeans itu di pentas peragaan semasa pertunjukan fashion musim luru sejuk 2024. Seluar jeans tersebut mempunyai tumpukan gelap di bahagian pangkal paha seolah-olah memberi bayangan bahawa si pemakai tidak sengaja membuang air kecil. Harga yang ditawarkan pada awalnya adalah RM3,871, namun seluar itu dilaporkan telah habis dijual dengan harga RM2,902. Sekurang-kurangnya 5 individu maut dalam bencana puting beliung yang memusnahkan bahagian Oklahoma dan negeri Great Plains. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS Amerika Syarikat melaporkan 78 kes puting beliung berlaku pada Jumaat lalu di Nebraska dan Iowa serta 35 laporan kejadian tersebut turut berlaku di utara Texas dan Oklahoma ke Missouri. Ahli meteorologi negara berkenaan mengeluarkan amaran bahaya membabitkan hujan lebat sehingga 18 cm di beberapa tempat dan kemungkinan berlaku banjir kilat, hujan batu dan beberapa siri puting beliung. Gabenor Oklahoma Kevin Stitt mengisytiharkan darurat selama 30 hari untuk mempercepatkan bantuan kepada 12 daerah yang paling teruk terjejas. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, sebuah syarikat tenaga Perancis, Total Energies, menyatakan komitmen untuk bersetuju untuk mempertingkatkan pelaburan dalam sektor huluan minyak dan gas serta terus meneroka peluang dalam bidang penyimpanan karbon di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu dizahirkan ketika mengadakan pertemuan bersama pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Total Energies Patrick Poyen di Riyadh, Arab Saudi. Menurut beliau, Total Energies telah bertapak sejak 1984 di Malaysia dan memiliki pelaburan dalam pelbagai sektor antaranya tenaga boleh diperbaharui, elektrik, minyak dan penyimpanan karbon. Terdahulu, Anwar memaklumkan beliau memenuhi jemputan Poyen untuk bertemu di Sela Mesyuarat Khas Forum Ekonomi Sedunia WEF yang berlangsung di Riyadh.
Anwar kini mengetahui delegasi Malaysia berada di Riyadh untuk menghadiri mesyuarat khas WEF selama 2 hari sehingga hari ini. Kenanga Research menjangkakan harga minyak mentah sebahagian besarnya stabil dalam tahun kewangan 2024. Firma pemilikan itu berkata pihaknya mengesahkan semula ramalan harga minyak mentah tahun kewangan 2024 Brent mereka pada RM401.25 setong dan memperkenalkan andaian harga purata tahun kewangan 2025 sebanyak RM377.37 setong. Jelasnya analisis mereka untuk tahun ini menjangkakan penurunan dalam pertumbuhan pengeluaran minyak mentah global kepada peningkatan sebanyak 0.5 juta setong sehari berbeza dengan peningkatan 1.8 juta setong sehari 2023. Mengulas mengenai andaian permintaan, firma itu menganggap pertumbuhan permintaannya lebih rendah sebanyak peningkatan 1.4 juta setong sehari pada tahun ini berbanding peningkatan 1.8 juta setong sehari pada 2023. Berita sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlukan nafas segar bagi memastikan mutu sukan bola sepak di Malaysia dapat dipertingkatkan ke arah yang lebih baik. Perkara itu dipersetujui oleh penganalisis sukan tempatan Datuk Dr. Pekar Ramli yang melihat rombakan pada pemilihan badan induk itu pada tahun hadapan akan membuka lembaran baharu dalam bola sepak Malaysia. Ujar beliau, FAM perlukan tokoh korporat selaku pemimpin untuk mengembangkan lagi daya saing di peringkat tertinggi memandangkan bola sepak adalah sukan yang memerlukan dana cukup besar. Terdahulu, bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berpendapat bahawa pengurusan tertinggi FAM perlu dirombak bagi menjamin mutu dan kualiti bola sepak tempatan. Mengulas lanjut, beliau berkata sekiranya berlaku rombakan individu baharu dalam FAM juga perlu membuat perancangan di peringkat akar umbi selain memastikan struktur pembangunan berjalan dengan betul. Dalam masa yang sama, beliau berharap FAM akan belajar daripada sesuatu daripada kejayaan skuad Indonesia bawah 23 tahun B23 yang mara ke separuh akhir Piala Asia B23 khususnya dalam program persiapan pasukan ke mana-mana kejohanan. Manchester United dilaporkan sedang bersiap sedia untuk menjual 12 pemain mereka ekoran kebimbangan pelanggaran peraturan kewangan adil FFP yang boleh menyekat perbelanjaan mereka pada jendela perpindahan musim panas nanti. Menurut laporan, United bakal memasuki jendela perpindahan kali ini dengan had perbelanjaan bersih sebanyak RM595 juta disebabkan oleh sekatan FFP selepas menghabiskan lebih dari RM2 bilion dalam 2 tahun pertama melalui kendalian pengurusnya Erik ten Hag. Keputusan yang dibuat pihak pengurusan United itu menyaksikan semua mata tertumpu kepada penyerang Marcus Rashford yang menerima pendapatan sebanyak RM1.78 juta seminggu. Dalam pada itu, United hampir pasti akan melepaskan khidmat Rafael Varane, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Christian Eriksen, Casemiro, Donny van de Beek, Jadon Sancho dan Mason Greenwood. Sebagai penutup 15 minit MNTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 30 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.